Ajaran sesat adalah satu ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar di mana tidak menjadikan Al-Quran sebagai haluan dan paksi utama. Sebagai masyarakat Islam, bila mana kita mengetahui satu ajaran sesat yang wujud, kita haruslah melaporkan kepada pihak yang berkuasa dan bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah ini agar tidak menjadi duri dalam daging masyarakat, selain mengelakkan pemahaman akidah umat Islam di akhir zaman ini dirosakkan. Kegagalan kita sebagai manusia berpegang kepada dua sumber Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah serta sumber dalil yang disepakati oleh jumhur ulama mendedahkan kita kepada pintu-pintu kesesatan yang sentiasa diperintah oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda sebelum kewafatan bagi dalam satu khutbah yang terakhir yang bermaksud, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara di mana jika kamu berpegang kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku." Melalui sabda baginda ini, jelaslah dua sumber dalam Islam ini penting untuk kita ikuti sebagai panduan dalam kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mandi kepada isu ajaran sesat yang pernah berlaku di Malaysia pada waktu itu. Di Malaysia pernah berlakunya satu ajaran kumpulan sesat yang mulanya tersebar di Kelantan iaitu dikenali sebagai kumpulan Ayapin. Ajaran ini dikenali sebagai Ayapin yang mana Muhammad Arifin menyebarkan ajaran beliau apabila mula mengenali Tok Ayah Hasan ketika berusia 29 tahun dan telah mengikuti ajaran ratib Ayah Hasan selama lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Dan ketika itulah juga dikatakan beliau mula bertapa. Dikatakan dalam pertapaan beliau, Ayapin mendakwa telah mendengar arahan meratib di mana menyebut nama Allah ketika beliau pingsan kira-kira selama sebulan lama. Dikatakan juga arahan itu datang daripada seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan telah mengajarkan Ayapin beberapa bab agama sehingga membawanya bertemu Jibril. Melalui peristiwa tersebut, beliau sedar daripada pingsan sahaja dan terus menyebarkan ajaran kerajaan langit. Pada Desember 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu telah mengisytiharkan ajaran Ayapin sebagai ajaran yang palsu, sesat dan menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar kerana ajarannya yang terpesong jauh daripada Islam. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang pengasas kumpulan Ayapin. Menurut sumber yang diperolehi oleh JHEAT di dalam beberapa surat pengakuan penulis yang dilakukan oleh pengikut kumpulan Ayapin ini, Ayapin atau dikenali sebagai Arifin bin Muhammad, beliau berasal dari kampung Beri Kubur Bacok, Kelantan yang merupakan pengasas ajaran kerajaan langit. Beliau berusia 49 tahun semasa ditangkap pada tahun 1992. Suatu ajaran ini mula popular di Malaysia. Beliau telah berkahwin seawal 13 tahun dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Pak Pura Bacok sehingga darjah 4. Beliau tiada pendidikan dalam bidang agama dan hanya tahu sedikit saja membaca dari segi muqaddam, sehinggalah beliau mendapat menantu yang bernama Hasan Anak Rimau yang berasal dari Bukit Mas. Ayapin mempunyai 4 orang isteri dan anak seramai 13 orang yang mana 7 daripadanya lelaki dan selebihnya adalah perempuan. Dengan kehebatan Ayapin memimpin ajaran sesat kerajaan langit ini, ramai orang-orang tempatan malah luar negara mula-mula mempercayai dan mengagungkan Ayapin setinggi-tinggi langit. Ayapin berjaya memperalatkan dan mempengaruhi pelbagai lapisan masyarakat, agama dan status penduduk di negara ini untuk menyertai ajaran yang beliau asaskan. Dan beliau telah meninggal dunia pada usia 74 tahun akibat sakit tua yang dialaminya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada butir-butir ajaran kumpulan Ayapin. Di antara butir-butir ajaran yang diceritakan adalah seperti berikut. Antaranya, tidak perlu percaya kepada Rasulullah kerana Rasulullah adalah manusia biasa dan kita boleh mengatasinya hanya dengan cara berzikir. Selain daripada itu, berzikir lebih afdal daripada bersembahyang 5 waktu, dan jika seseorang itu telah ilham, zuk atau kasyaf, maka sembahyang 5 waktu itu digugurkan. Selain daripada itu, pengikut jika hendak sembahyang atau berzikir, mestilah terlebih dahulu ingat dan menggambarkan wajah gurunya sebelum mengingati Allah.
Seterusnya, kita masuk kepada implikasi ajaran Ayah Pin kepada pengamal, keluarga dan masyarakat. Ada 3 perkara. Pertama, pengamal. Antara kesan yang kita boleh dapat daripada pengamal adalah mereka akan mudah meninggalkan sembahyang ataupun mereka tidak solat. Selain itu, apabila berlakunya kematian kepada ahli kumpulan, hanya mereka sahaja yang berhak menguruskan kematian ahli kumpulan mereka. Selain itu, sesiapa yang mengikuti ajaran ini akan mendedahkan mereka kepada kehilangan anak serta isteri kerana disembunyikan oleh mertua. Ini kerana suami yang tidak mempunyai asas agama yang baik, sehingga kan mereka sanggup meninggalkan keluarga semata-mata untuk berguru ke Terengganu. Dan isu ini nampak sangatlah berlaku apabila mereka sanggup memberikan harta yang berharga kepada guru mereka untuk dikorbankan dan dalam mengikuti ajaran tersebut. Okey, seterusnya keluarga. Kesannya adalah yang kita boleh dapat dalam implikasi adalah disebabkan ajaran ini telah diperpusatkan di Kelantan, dia telah tersebar luas ke negeri lain seperti negeri Terengganu. Dan kesan ini juga memberi kesan juga kepada beberapa keluarga dalam masyarakat Terengganu yang mana mereka telah mengikuti ajaran ini dan menyelewengkan daripada ajaran Islam yang sebenar. Selain itu, keluarga juga mengikuti ajaran ini menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim antara pengamal dengan ahli keluarga yang lain. Sebenarnya kesan adalah kebanyakannya yang mengikuti ajaran ini juga akan menjadi miskin dan pada akibatnya boleh kerana pengorbanan yang diberikan kepada tok guru. Dan yang paling tidak masuk akal sekali adalah apa? Dia memberikan anak kepada tok guru mereka untuk menjadikan isteri, biarpun anak itu masih kecil. Tapi macam tu sekali. Okey, yang terakhir sekali adalah masyarakat. Okey, kesannya adalah seseorang yang mengikuti ajaran ini, kerajaan langit ini kepada masyarakat adalah mereka memutuskan hubungan dengan masyarakat yang lain dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti sosial. Dan kemasyarakatan seperti majlis-majlis, kenduri, kematian dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, umat Islam sentiasa berhadapan dengan tribulasi yang agak hebat dalam mempertahankan akidah Islam. Ada sebahagian yang sudah tewas dengan cabaran akidah yang dilancarkan sehingga ada yang sanggup meninggalkan agama mereka dan ramai pula yang pudar sensitivitinya terhadap persoalan akidah dalam Islam. Isu penyelewengan tauhid ini tidak boleh dipandang remeh dan menjadi tanggungjawab semua umat Islam bagi memastikan akidah umat Islam sentiasa berada di atas landasan yang betul dan membimbing mereka yang telah sesat. Sistem pendidikan perdana dan kuliah pengajian di masjid perlu dimantapkan lagi, terutama tentang kemurnian tauhid. Pemahaman tauhid yang longgar menyebabkan masyarakat mudah terdedah kepada ajaran sesat. Kalau nak didedahkan masih banyak lagi. So memadailah ini sebagai panduan asas kepada kita dalam menghindari diri daripada kesesatan dan penyelewengan. Oleh itu, secara kesimpulannya lah, orang Islam ni sama sekali dilarang mengamalkan ajaran, pegangan dan fahaman kumpulan Ayah Pin, sama ada dari segi ahli, ketua, pemimpin, penceramah, mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan aktiviti ekonomi dan sosial. Selain itu, orang Islam juga dilarang mencetak, memiliki, menyimpan atau mengedarkan risalah dan dokumen yang boleh membawa sebarang bentuk lambang, tanda dan rajah yang berkaitan dengan kumpulan Ayah Pin. Kita ni sebagai manusia, sebagai umat Islam, mestilah melaporkan kepada pihak agama bagi menentukan kesahihan dalam kefahaman, amalan dan pegangan. Pendapat seorang individu bukanlah satu muktamad, tetapi tak boleh menjadi pemutusan sesuatu ajaran. Semua pihak harus prihatinlah dengan isu pemahaman dan ajaran yang membawa penyelewengan dari landasan Islam. Jadinya hal ini perlulah diambil berat supaya isu-isu berkaitan ajaran sesat ini dapat ditangani dengan berhikmah dan baik demi kesucian agama, maruah bangsa dan keperluan agama. Thanks you for watching.